akan masuk ke SPI KPM lah. Dia ni tak boleh direct dah ke SPI KPM sebab ada banyak salah guna. Orang tak masuk pun scan boleh masuk lalu kan. Jadi sekarang ni secara manual pula. Jadi nanti saya bagi link kehadiran dalam chat nanti. Masing-masing isilah ya. Kalau nak buat dalam group tu mungkin ada yang tak join pun. Tapi dia tu je lah. Okey, jadi dalam 20 orang dalam ni. Tujuan kita buat selalu hari ni supaya cikgu boleh guna lalu minggu depan. Kalau Cikgu Nora bagi dalam live, dia kata 2 minggu lagi belum tentu lagi dia boleh prepare betul-betul lah. Jadi untuk hari ni kita ambil dulu sikit nanti ada ruang kita akan buat live pula lah kalau kita nak supaya ramai lagi yang boleh join. Untuk minggu depan rasanya Nora kita ada lagi kan, kita ada live worksheet dengan dengan satu lagi Cikgu Nora juga akan bagi, tapi itu secara dalam YouTube lah, live TV PPDKT. Yang tu pun nanti kita akan bagi link, kita akan promosi. Cikgu boleh join jugalah tu, tapi nak soal jawab tu melalui komen je lah. Macam hari ni kalau tak faham boleh tanya lalu Cikgu Nora. Okey, jadi Cikgu Nora perkenalkan sikit nama Cikgu Nora. Siapa Cikgu Nora ni, kenalkan sikit lah pada rakan-rakan yang ada pada petang ni. Cikgu Nora dah prepare ke? Okey, Assalamualaikum semua. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Alhamdulillah. Okey, saya macam cikgu yang bagi tahu tadi, nama saya agak panjang iaitu Nur Nazrani binti Muhammad Elais Muhammad Mukhtar atau dikenali sebagai Cikgu Nora ataupun Cikgu Nas. Sekarang ni sedang berkhidmat di SK Gong Kapas Kuala Terengganu. Baru saja dalam tahun ni, bulan 1 baru ni, sebelum ni saya berkhidmat di Hulu Terengganu selama 10 tahun dan sebelum berkhidmat di Hulu Terengganu saya berkhidmat di SK Putrajaya Persin 82 selama 6 tahun. Okey. Dan sebelum tu pun saya berkhidmat di SK Kebu Air selama 10 tahun. Ya, jadi sekarang ni perkhidmatan saya selama 22 tahun lah. Ya, bergelar sebagai seorang guru, mungkin juga bersama dengan rakan-rakan semua. Okey, jadi untuk hari ini kita akan berkongsi sedikit perkongsian aplikasi. Okey, aplikasi untuk Jamboard. Jadi mungkin ada juga di kalangan cikgu-cikgu yang biasa guna untuk aplikasi ini untuk sesi interaksi bersama dengan murid. Okey, saya add lagi, ada yang baru masuk. Okey, untuk pengetahuan cikgu juga aplikasi ni saya dah guna semasa buat aktiviti ataupun program didik TV bersama KPM secara live. Hari tu menggunakan aplikasi Jamboard World live worksheet dan juga satu lagi aplikasi secara untuk quiz lah. Okey, jadi aplikasi Jamboard ni agak popular jugalah diguna pakai di kalangan guru-guru untuk interaksi bersama murid. Okey, jadi sebelum tu untuk aplikasi Jamboard ni kita boleh menggunakan laptop, PC dan juga telefon. Tapi kalau murid kita guna telefon, dia kena install dulu dia punya Jamboard ni sebab Jamboard ni melalui Google lah, ya. Jadi kalau macam murid saya tu kalau yang dah biasa join untuk Jamboard, dia akan tahulah aplikasi ataupun tool yang ada dalam Jamboard ni. Tapi bagi murid yang baru nak join untuk Jamboard nanti, cikgu kena pastikan dia install dulu dia punya aplikasi Jamboard ni dalam telefon. Lagi mudahlah untuk dia berinteraksi dengan kita. Okey, saya juga walaupun dalam tengah masa yang ada, saya juga sediakan PowerPoint untuk cikgu supaya cikgu akan lebih detail. Sebab saya baru je semalam balik daripada Kuala Lumpur ya, selepas bersiaran secara langsung dengan KPM. Okey. Jadi saya akan sharekan kita punya slide dulu sementara tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk. Okey, sekejap ya. Okey, ada lagi yang baru masuk.
Okey, ada lagi baru masuk sekejap. Cikgu nampak tak saya punya present? Saya punya slide Canva saya nampak tak? Nampak. Okey, sekejap ya, saya tukar dia punya ni. Cikgu nampak ya? Okey, sekejap. Okey, sekejap. Okey, ada lagi baru masuk, saya add dulu sekejap. Okey, saya share balik ya. Okey, kita cuma nak tahu yang apa ni, apa yang ada dalam Canva ni. Oh, saya kena buat muzik dulu. Sekejap. Tadi dah masuk muzik. Cikgu boleh nampak ke saya punya slide? Boleh. Nampak. Cikgu boleh tengok dulu sementara saya add dulu kawan-kawan yang lain. Okey, ni kita punya bengkel hari ni. Okey, kita nak tahu apa tu Zenbox. Okey, Zenbox ni sebenarnya dia dalam aplikasi Google, dia ada dalam aplikasi Gmail, dia ada dalam aplikasi kita punya Gmail, dalam 39 dan juga dia aplikasi untuk PDPR. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu apa yang ada dalam ni semuanya. Okey, nanti kita akan buka melalui Google dalam Delima dan juga 39 tu. Okey, lepas tu kita nak tengok juga keistimewaan. Okey, yang ada dalam Jambox ni dia banyak tool. Maksudnya dekat sini dia banyak aplikasi ataupun bahan yang disediakan dekat kita dekat sini. Okey, yang disediakan dengan kita di sini, jadi kita akan gunakan semua ni untuk program PDPR kita nanti. Dan juga dalam Jambox ni juga nanti kita boleh juga melakukan aktiviti yang ada di tepi ni. Okey, jadi aktiviti ni bersama dengan murid ya. Murid di antara murid tu boleh join juga ya. Jadi dia bila kita share tu semua murid akan masuk dalam Jambox ni. Saya dah sediakan Jambox, nanti saya akan sharekan link untuk itu join sekali Jambox tu. Okey. Okey, dan kita akan tengoklah nanti ya satu persatu Jambox ni dalam aplikasi Google. Okey, jadi Jambox ni untuk guru dan juga murid nak kongsikan soalan untuk sesi perbincangan untuk murid bagi respon ataupun kita nak bagi tugasan kepada murid secara individu ataupun nak bagi tugasan murid secara berkumpulan. Muzik kelas sangat lah. Ada muzik. Ini yang paling orang. Suara tak sampai. Muzik tu Okey. gelas Saya tu dulu. Okey. Okey, sekejap. Okey, saya tu balik ya.
Okey. Kita dah select berapa tadi Okey. Okey, jadi kita boleh share kita punya Jamboard ni, okey, bersama dengan murid dan juga kita nak lakukan aktiviti bersama dengan murid. Okey, aktiviti bersama dengan murid sama ada individu ataupun kumpulan. Okey, jadi nanti cikgu boleh guna aplikasi Jamboard ni untuk kita buat PDP art bersama dengan murid, interaksi di antara murid dan juga guru. Okey. Okey, kita nak tengok juga apa yang boleh kita lakukan ataupun yang kita buat untuk dalam menggunakan aplikasi Jamboard ni untuk lesson ataupun kita punya pengajaran pembelajaran matematik. Okey, jadi kita boleh rekod kehadiran murid semasa sesi PDP art. Kita juga boleh terangkan ataupun kita boleh jelaskan kepada murid tentang objektif PDP art kita pada hari berkenaan. Kita juga boleh masukkan modul, maksudnya di sini kita akan jadikan muka surat buku teks kita yang kita nak ngajar tu, jadikan dia sebagai background untuk kita mulakan sesi pembelajaran. Okey. Lepas tu kita ada sesi dua hala di antara murid dengan guru untuk bertanya sama ada persoalan ataupun sebagainya. Ya, okey. Perbincangan di antara murid dengan guru pun boleh juga dalam jurnal sebab kita akan share nanti Jamboard ni, nanti murid akan respon. Okey, lepas tu kita akan buat semakan jawapan lah bersama dengan murid. Okey, kita juga boleh sediakan latihan yang biasa cikgu guna ataupun yang cikgu bina menggunakan word wall ataupun Quizzy ataupun Kahoot ke. Kita boleh masukkan dalam Jamboard ni, hanya bagi link saja. Nanti bila kita bagi link, dia hyperlink terus dia akan buat quiz yang kita dah bina tu. Okey, jadi untuk sesi penulisan pula, biasa kita akan tulis menggunakan kaedah bentuk lazim ataupun pelbagai kaedah yang biasa cikgu guna. Cikgu boleh suruh murid jawab menggunakan Jamboard ni. Tapi kalau kita guna mouse ni, tulisan dia tak berapa cantik lah. Ya, kalau macam cikgu dah ada pen ke ya, jadi tulisan dia tu agak cantik sikit. Itulah bezanya kalau guna manual dengan guna yang biasa yang apa ni, menggunakan aplikasi yang ada ni. Dia akan sediakan pen dan juga secara manual lah cikgu tulis pen tu, cikgu klik pen tu nanti tulis je dekat Jamboard. Okey, dan kita juga untuk TS25 boleh sediakan ruang untuk parking lot untuk murid nyatakan ataupun jelaskan ataupun beri maklumat berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari berkenaan. Okey. So nanti kita akan tengok Jamboard ni. Okey. Ini hanya sepintas lalu je lah ya. Okey. Ada lagi masuk. Okey, kalau cikgu saya hanya berkongsi sedikit makluman. Mungkin cikgu ada lebih lagi, cikgu boleh jugalah kongsi bersama-sama dengan kita. Sebab hari ini ada perkongsian bersama ya. Mungkin cikgu-cikgu pun lebih hebat biasa menggunakan aplikasi ni. Okey, jadi saya akan sharekan untuk Jamboard ni. Kita nak tengok dalam ni. Okey. Okey.
Ini apa ni yang saya gunalah. Ya, yang saya guna budak-budak saya ada contoh-conteng. Ini yang masa untuk didik TV yang kita guna hari tu, aplikasi ni untuk didik TV. Okey. Untuk hari ni saya dah sediakan satu slide untuk cikgu. Okey, sekejap. Ini untuk nanti kalau cikgu buka nanti dalam Google untuk Jamboard ni, untuk new, cikgu kena klik dekat bawah ni ada simbol plus ni. Nanti bila cikgu tekan yang ni, nanti bila dah ada yang ni maksudnya dia akan keluar yang baru lah. Ya, dia akan keluar yang baru. Okey. So yang ni contoh sebab pagi tadi saya dah guna untuk budak saya, budak tahun 5. Ini contoh saya tunjuk dulu yang ni Saya tunjuk contoh dulu, lepas ni kita akan buat sama-sama yang ni Boleh ya cikgu? Okey. Okey, ni budak saya guna tadi. Dia untuk kehadiran dia akan guna, dia akan masukkan nama. Okey. Jadi nanti kita akan gunakan dia punya tool kat sini, alat yang simbol yang ada dekat sini untuk Canva. Kalau cikgu klik dekat sini nanti, cikgu tengok pen. Okey, bila kita klik dekat sini, kita tengok pen ni sebenarnya banyak. Dia ada pen, dia ada marker pen, dia ada highlighter, dia ada brush. Jadi cikgu bolehlah kalau cikgu nak tekan pen warna merah ke, warna hitam ke. Ya, kalau cikgu tekan pen, okey, cikgu klik yang warna merah untuk tanda tik kehadiran, nanti dia akan keluar lah. Ya, macam tu. Kalau cikgu rasa okey dah tak nak, okey cikgu tekan je eraser ni, cikgu padam balik. Budak saya ni kalau dah share nanti, bila cikgu share dengan budak nanti, lain kita suruh, lain dia buat nanti. Biasalah. Ya, okey. Nanti saya ulang lagi sekali, cikgu klik je pen ni, cikgu nak yang kalau marker pen ni mata dia agak besar sikit. Okey, beza dengan pen tadi. Cikgu nak tanda ke, cikgu nak circle ke, cikgu nak nak buat apa-apa, tak kisah. Okey, so bila cikgu nak clear, cikgu boleh padam balik untuk pen sahaja. Kalau kita nak clearkan dengan teks tak boleh lah. Okey, ini dia punya tool dia. Okey, ini pen, ini eraser dia. Ini dia punya select ataupun arrow. Okey, contohnya nama budak ni, dia dah type. Ini bukan saya yang type, budak yang type. Bila kita share, dia akan type sendirilah. Dia akan bagi respon. Jadi semua nama ni budak-budak yang hantar kat kita. Nanti saya akan tunjukkan macam mana bila cikgu saya dah sharekan link nanti, cikgu boleh respon. Okey, so bila kita rasa kedudukan budak ni, nama dia dekat atas, kita nak bagi budak lain tulis. Jadi kita boleh gerakkan dia punya, walaupun dia yang buat, kita boleh lagi edit lah. Okey, jadi untuk select ni kita boleh tekan satu ni dan kita boleh tekan 3 titik ni. Cikgu tengok, okey, cikgu tengok kat sini ada edit, ada replicate, maksudnya kita nak doublekan ya. Kita nak padam ke ataupun kita nak jadikan order ni, maksudnya kita nak jadikan dia ke depan ataupun ke belakang. Okey, so yang berwarna-warni ni adalah dekat sini ya. Okey, sticker note ni bila cikgu tekan je, dia akan ada banyak warna. Jadi biasanya saya hanya akan bagi 3 warna saja ataupun 4 warna ke, okey. Jadi mungkin ikut kategori lah. Mungkin warna hijau ni budak perempuan, yang warna biru ni murid lelaki, ataupun yang warna hijau ni group A, group B. Nanti cikgu boleh bagi macam tu untuk kita tengok kehadiran murid ataupun aktiviti. Bila cikgu dah siap tulis nama, contohnya saya tulis dekat sini, cikgu tekan je save, nanti dia akan keluar. Lepas tu cikgu cancel yang ini, ini yang kita type tadi, dia akan keluar. So cikgu boleh gerak lah kat mana-mana cikgu nak letak. Okey, okey, ini function dia. Okey, yang ini untuk image, okey, gambar, cikgu boleh upload daripada mana-mana, sama ada daripada URL ke, ya, kamera ke, Google ke, tak kisahlah, ya. Okey, jadi nanti dia akan dia akan keluarlah gambar yang cikgu upload tadi tu. Okey. So dekat sini ini untuk circle ni maksudnya untuk bentuk, iaitu kalau kita nak buat dalam bentuk item, kita nak bentuk-bentuk ni kan, kita nak buat arrow ke, kita nak buat apa, so kita boleh pilih. Okey, ini yang disediakan. Okey, ini asas lah yang disediakan. Kalau contohnya kita nak ambil arrow ni, anak panah.
Okey, cikgu klik je nanti dia akan keluar lah. So kalau yang ni anak panah ni kosong. Kalau cikgu nak warnakan dia, cikgu klik dekat atas tu. Okey. Dia punya border, lepas tu dia punya warna. Tu saja. Okey, jadi dekat sini ada border untuk arrow ni dan juga warna. Pilihlah warna apa yang cikgu berkenan. Okey. Ini dia punya apa ni simbol ataupun tool yang diberikan kepada kita untuk kita aplikasikan untuk Jamboard. Okey, yang ni T ni maksudnya teks. Okey, teks ni kalaulah budak tak boleh nak gunakan sticker note, dia boleh gunakan teks. Klik saja, dia boleh taikkan nama dia. Okey, dia boleh taikkan nama dia, cikgu klik teks. Okey, lepas tu cikgu klik dekat kita punya frame ataupun kita punya background tu. Cikgu tarik saja. Okey, lepas tu cikgu tekan enter. Okey, dah ada nama kat situ. Okey, jadi ni untuk laser ni untuk kita highlight ataupun kita nak tunjuk kat budak. Okey, macam ni. Oh, ni nama awak ke? Dah ada. Okey, contohnya Ahmad Azim dah ada. Okey, dah ada. Tapi dia tak lekat. Kita just tunjuk saja laser ni. Okey. So kalau kita nak tukar background ni warna putih, kalau cikgu rasa background tu tak cantik, cikgu nak tukar warna biru. Cikgu klik je lah, dia akan tukar warna biru. Kalau untuk solving matematik, kita nak guna yang petak-petak, nanti kita ambil yang petak-petak ni. Petak ni cikgu rasa macam kecil, cikgu boleh zoom kan. Okey, cikgu klik kat sini, cikgu nak jadikan dia 200. Dia jadi besar lah. Okey, so cikgu back balik. Okey. Okey. Kalau cikgu rasa apa ni? Kecil sangat lah tadi tu, ya, cikgu boleh zoomkan. Okey, kalau cikgu rasa background yang diberi ni tak menarik, so cikgu nak cari background daripada luar. Okey, cikgu tengok je dekat sini. Okey, cikgu pilihlah nak upload dekat mana, ya. Cikgu boleh cari, ya, sama ada URL ke daripada kamera cikgu ke, daripada Google Image ke. Kalau Google Image ni, cikgu tarik je dekat sini. Cikgu tarik je matematik. Okey. Nanti dia akan keluar background tu. Okey, contohnya saya ambil yang ni. Okey, saya untuk frame background tu nanti dia akan set up lah kita punya background tu. Background ni maksudnya dia tak gerak. Okey, dia tak gerak. Beza dengan image. Okey, image. Okey, kita ambil daripada Google. Kita ambil daripada matematik juga. Okey, matematik tahun 1. Kita ambil contohlah nombor 8 ni. Okey, kita insert. Okey. So ini image ni dia bergerak. So kita boleh susun nak pergi mana. Itu bezalah. Okey. Kalau background ni dia lekat kat belakang so dah tak boleh gerak. Kalau budak nak gerakkan dia tak boleh. Okey. So yang ni untuk image dia boleh gerak. Okey. So yang ni untuk first dia punya apa ni tool dia dan juga function dia dekat atas ni dan juga depan ni. Okey. Boleh cikgu? Boleh ke? Assalamualaikum Cikgu Nora. Ya, Waalaikumsalam. Ni maksudnya untuk kehadiran saja dah ni? Tak, yang biasanya kita buat ni first untuk frame yang pertama ni biasanya kita akan highlight untuk kehadiran lah. Maksudnya dekat sini bila kita nak mulakan Jamboard ni kita nak pastikan budak join dulu kita punya Jamboard ni. Jadi kita boleh attach nama murid berkenaan. Okey, jadi kalau murid kita boleh tahu bila murid join nanti dia akan keluar dekat sini berapa orang. Jadi kita minta dia lapor diri dulu bila kita nak pergi ke slide seterusnya. Sebab bila kita dah pergi masuk aktiviti seterusnya, nanti ada budak yang tertinggal. Kalau macam contohnya ada budak tak boleh, kita tanya, kenapa tak boleh join lagi, kenapa tak boleh tulis, awak guna phone ke, awak guna PC ataupun laptop. Nanti budak akan bagi tahu, cikgu saya guna telefon. Kalau guna telefon, mungkin function dia tu dia tak jumpa cari dia punya teks ataupun menu dekat tepi ni, cikgu bolehlah tekan sticker note ni, cikgu turun taikkan nama budak. Tapi dia still boleh nampak lagi. Cuma dia tak boleh nak tekan sebab untuk telefon tu dia punya menu dia tu agak terhad sikit sebab dia tak adalah banyak sangat macam ni sebab kita kena install dulu dia punya aplikasi tu, barulah boleh betul-betul guna kalau guna telefon yang canggih lah. Okey. Boleh?
Maksudnya nama budak tu budak sendiri yang tulis. Lepas tu dia naik dekat situ. Ya, budak sendiri yang akan tulis. Okey, nanti saya bila masuk yang kedua nanti saya akan sharekan link. Nanti cikgu boleh tulis nama. Okey, yang ni kita nak pergi kepada untuk dia punya fungsi dulu. Nanti saya akan sharekan, kita akan buat sama-sama. Jadi yang ni semua nama ni budak yang hantar, budak yang buat sendiri. Okey, bila kita dah share dia punya link nanti. Okey, jadi kita boleh ya cikgu? Ada lagi nak tanya ke? Okey, boleh. Okey. Seterusnya kita bagi tahu objektif kita pada hari ni sebab yang pertama tu kita dah kongsi dengan budak, so yang ni kita tulislah untuk hari ni ya, kita punya PDPR contohnya. Okey, yang ini dalam buku teks saya dah jadikan dia background, jadi budak dah tak boleh nak gerak-gerak. Okey, budak dah tak boleh nak gerak, cuma kita akan ajar melalui Jamboard ni menggunakan modul gabungan lah, maksudnya kita guna aplikasi Jamboard dan juga buku teks. Jadi dekat sini kita boleh terangkan kat budak kita satu persatu. Okey, jadi kita bolehlah mulakan sesi pembelajaran kita untuk topik yang cikgu nak ajar. Okey, jadi macam mana tadi kita nak setkan dia punya background ni, cikgu kena setkan background ni, cikgu kena sama ada cikgu snap dulu dalam gambar. Okey, lepas tu cikgu pilih ambil daripada kamera cikgu ke ataupun cikgu nak upload daripada file yang ada dalam komputer cikgu ke, tak kisah, mana-mana pun boleh untuk background. Okey, jadi nanti cikgu boleh pilih lah. Okey, boleh ya cikgu untuk function untuk background ni? Kalau cikgu rasa cikgu tak nak guna background ni daripada modul, cikgu nak guna background daripada Google ataupun cikgu rasa cikgu nak plain saja background ni, cikgu klik saja dia punya clear ni, nanti dia akan clear lah. Ya, dia akan clear. Okey, contoh. Okey, dah clear. Okey, saya undo balik. Okey, so kalau dah clear yang ni, kita yang dekat sini kita boleh gunakan pen. Okey, ini untuk terang kat budak. Okey, contohnya macam mana kita nak selesaikan pecahan ni bulat. Okey, tapi kalau cikgu dah sharekan kat budak, nanti dia pun boleh join juga ni. Dia boleh conteng, kita conteng kat sini, dia pun conteng juga. Sebab itulah bila cikgu dah terang habis semua, ataupun yang pertama tadi, yang untuk kehadiran tadi, cikgu buka dulu, cikgu kongsi dulu link tu. Okey, suruh budak isi nama, lepas tu cikgu stop sharing. Nanti dia tak boleh dia tak boleh nak kacau lah masa kita present. Masa kita present ni dia tak boleh nak keluarkan pen, dia tak boleh nak keluarkan sticker note, tak boleh. Sebab kita dah stop dia punya sharing tadi. Tapi kalau cikgu on saja, nanti dia boleh detect juga. Okey, dia boleh conteng jugalah walaupun masa kita bentang tu. Tapi biasalah budak-budak ni bila dapat aplikasi yang baru ni dia agak excited sikit nak cuba. Macam tu lah. Okey, nanti bila cikgu dah terang, cikgu dah jelaskan semua nanti, cikgu nak pergi page seterusnya untuk soalan habislah sesi pembelajaran cikgu. Okey, saya menggunakan background dalam buku teks lah sebab senang. Okey, jadi nanti cikgu boleh terangkan. Okey, tak ada masalah. Okey, sampailah contoh. Okey, untuk parking lot ni pun sama juga. Nanti budak akan bila kita buka sharing tu, budak akan bagilah, dia akan tulislah apa dia nama-nama ya. Okey. So saya bagi link kat cikgu sekejap ya. Saya ambil yang baru, Jamboard yang baru ni. Okey, sekejap ya. Saya share yang baru. Okey. Untuk sharing, cikgu boleh tekan dekat share ni. Okey, sebelum tu saya tunjuk dulu. Okey, ada lagi yang masuk. Okey, dekat sini dia dah ada share untuk group, sama ada group ataupun personal. Cikgu klik dekat sini, dekat sama ada cikgu nak attach dia punya link dekat sini pun boleh. Okey, cikgu klik nanti dia akan keluarlah yang mana yang kita biasa. Okey, so untuk yang bawah ni, cikgu akan klik yang ni. Yang ini cikgu kena tukar. Kalau dia bagi view untuk tengok sajalah macam tadi, kita lepas sharing tu saya akan stop, suruh budak view je, tengok je. Masa dia tengok tu dia tak boleh nak
nak sharekan apa bahan-bahan tu dengan kita, nak conteng ke nak apa, tak boleh. Okey, bila kita suruh kita klik editor ni, nanti dia akan boleh sharing lah. Okey, so yang ni cikgu pastikan juga cikgu kena pilih untuk semua. Kalau cikgu pilih untuk e-didik saja, yang email e-didik saja yang boleh join. Okay, so yang ni kalau open macam ni untuk anyone ni maksudnya email apa-apa, personal ke, e-didik ke, MOE ke, semua boleh join. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang budak-budak kita dia guna email mak ayah dia kan. Okay, so kita klik saja yang ni. Okay, lepas tu kita sharing. Okay, sekejap saya share ke cikgu untuk yang baru. Okay, sekejap. Sekejap ya. Okey, cikgu nampak yang ni kan? Okey, saya cuba share, saya cuba bagi link yang baru tu cikgu ya. Kita nak daftar nama dulu. Okey, sekejap. Saya sharing dulu. Okey, saya buka link dulu. Okey. Saya share semua. Saya copy. Okey, saya letak dekat chat ni boleh. Cuba cikgu tengok. Saya dah pastekan. Okey, cikgu cuba klik dekat chat tu, join dia punya Jambox. Okey, cikgu, bila cikgu join, cikgu daftar nama cikgu dekat page pertama tu. Boleh tak cikgu? Tu dah masuk. Okey, saya tulis dekat sini, sila lapor diri. Okey. Cikgu tekan stiker note tu warna apa-apa tak kisah. Okey, yang dah join ada 8 orang, boleh tekan ni stiker note ni. Okey, okey, cikgu Syawal dah masuk. Macam tu lah, bila dah masuk cikgu jangan lupa tarik sebab dia akan keluar daripada bucu sini. Cikgu tarik dan cikgu susun. Okey, cikgu Mariha. Okey, yang lain cikgu Zakaria, cikgu Khaliza. Tapi kalau cikgu sendiri, contohnya cikgu Syawal, cuba klik yang cikgu Syawal punya. Cikgu Syawal tak nak duduk lah kat tepi tu, cikgu Syawal nak duduk tempat lain. Cikgu adjust lah. Cikgu klik je cikgu punya, cikgu tukar position tempat duduk. Cikgu klik je. Sebab sekarang ni semua orang boleh adjust. Okey, lagi siapa lagi? Sila lapor diri. Okey. Tu dia dah keluar dah. Satu line. Nak conteng. Okey. Nanti kita pergi page kedua nanti kita conteng-conteng. Okey. Sekarang lapor diri dulu ya cikgu-cikgu. Kita bawa ada berapa orang lagi ni? Tak ada lagi. Cikgu Falmawati. Okey, boleh guna stiker warna lain. Ada warna biru. Ya, boleh. Cikgu tukar. Cikgu klik dekat sini yang warna kuning ni dia memang dah set kan. Cikgu klik je warna orange. Okey. Warna pink. Cikgu tak minat warna pink. Saya minat warna pink. Okey, lagi cikgu Nozura boleh lapor diri. Ada baru 16 orang. Okey. Kita susun sikit. Okey.
Siapa ketua nak tolong susunkan? Okey, Zalina guna teks ke Zalina? Okey, Zalina guna teks pun boleh tapi dia tak color lah. Kalau Zalina guna teks, maksudnya kita boleh lapor diri kita dengan menggunakan teks, tak ada masalah. Boleh je. Ya? Okey. Lagi Zura pun guna tag juga, tak apa. Saya boleh gerakkan. Kalau Zura rasa nak color, klik sticker note ni. Pilih saja warna. Zarina, okey. Kalau rasa dia dah bertindih, jarakkan sikit. Cikgu Zubaidah. Okey, lagi baru 15 orang. Kita ada berapa orang ni? Rasanya tadi macam 20 lebih. Okey. Kita nak lapor diri dulu. Lepas ni saya akan buka satu frame. Di kat atas ni kalau cikgu tengok dia ada arrow, ini dipanggil frame. Kalau saya pergi frame kedua, cikgu yang dah lapor diri, okey kita bagi tugasan ya. Boleh ya? Okey, cikgu yang dah lapor diri, cikgu boleh klik yang dekat atas ni untuk frame yang kedua. Pergi dekat pen, cikgu tulis nama cikgu. Tulis dengan pen tu. Tulis tadi kita guna sticker note kan. Okey, sekarang kita nak praktis nak guna pen. Contohnya saya nak guna pen. Tu dia. Kena guna mouse lah. Saya pun guna mouse juga ni. Okey. Siapa yang dah lapor diri boleh pergi page kedua. Yang belum lapor diri kena masukkan nama dulu dekat lapor diri ni. Sorry. Okey. Kena bila kita nak back kena tekan arrow ni ya. Bila tekan arrow ni baru boleh kita tarik. Kalau kita tak tekan dia masih stay dengan pen lah. Okey, cikgu yang dah lapor diri boleh pergi dekat page 2 untuk conteng-conteng tulis nama. Okey, yang frame yang pertama ni untuk lapor diri sahaja. Okey, saya padamkan ya. Cikgu yang belum lapor diri lagi, sila lapor diri sekarang. Okey. Okey, pergi frame kedua untuk cikgu dah lapor diri. Cikgu nak padam kawan cikgu punya tulisan. Cikgu klik saja dekat tulisan tu. Okey. Okey, hari ni untuk page kedua hanya untuk aktiviti conteng pen dengan eraser. Kita kena pergi satu-satu. Okey, saya nak tengok dulu yang lapor diri. Baru 18 orang. Okey. Mariati guna teks. Okey, Mariati guna teks. Tak ada masalah. Saya boleh gerakkan. Kalau nak guna sticker note, boleh guna sticker note ni. Pilih je warna mana. Okey, cikgu Mazwati. Okey, Mazwati guna teks juga. Okey, tak ada masalah. Okey, ni siapa nama? Ada nama tak? Baru 18 orang. Okey, yang dah masuk ni, yang dah daftar, cikgu-cikgu yang daftar dekat frame 1, boleh pergi frame 2 untuk praktis penulisan. Klik je. Cikgu klik lah warna lain pula. Warna hitam je, warna biru ada. Ya, warna hijau ada. Cikgu praktis tulis dengan eraser. Yang ni je untuk page 2. Okey, saya nak tengok yang kehadiran dulu. Okey. Okey, ada lagi tak? Yang tak lapor diri lagi ni, ramai lagi ni tak lapor diri lagi ni. Baru 19 orang. Yang baru join, klik sticker note. Okey, type nama anda dan tekan save. Ataupun tak nak sticker note, boleh type T ni, teks ni. Type je nama. Okey? Ada masalah cikgu sambil-sambil tu kalau cikgu nak tanya, boleh tanya. Boleh cikgu? Okey, ada lagi ke? Kita ada 31 orang. Baru join baru 19. So ada lagi 12 orang yang tak lapor diri lagi. Sila lapor diri anda sekarang. Pergi dekat page 1, klik sticker note ataupun teks untuk tag nama. Okey. Pergi dekat kita punya check tu, boleh join kita punya Jamboard. Saya dah share kan untuk cikgu-cikgu. Okey. Okey, ada lagi ke? Baru 18 orang. Dekat sini ada 31. Mana pergi hilangnya 12 orang? Okey, kita nak pergi untuk frame yang kedua. Cikgu semua dah lapor diri ke? Dah masuk ke link yang saya bagi tu? Kena tengok siapa yang belum join lagi.
Macam tu lah kalau nanti anak murid cikgu tengok dekat kelas ada 20 orang. Tapi kalau join 12 orang, maksudnya dekat situ mungkin dia guna telefon, dia tak boleh nak tulis nama. Cikgu tanya dia, okey siapa dekat sini yang guna telefon? Cikgu tolong taikkan nama untuk awak, boleh. Ya, taikkan nama untuk mereka, lepas tu kita save. Okey? Ya, kalau budak-budak saya pun macam tu juga. Cikgu tak boleh nak tulis nama. Tak apa, bagi nama cikgu tolong typing kan. Okey. So kita ada 19 orang. Ya, cikgu boleh tengok dekat sini ya. Kalau untuk lapor diri nanti anak murid cikgu boleh tengok dekat sini berapa orang yang lapor diri. Okey, kita boleh pergi ke frame seterusnya. Sebab ada lagi ni tak lapor diri, boleh ke? Tak boleh buka link. Okey cikgu. Okey saya tolong taikkan ya. Root no. Okey. Siapa yang guna phone dia tak boleh nak. Tapi cuba tengok dekat telefon tu ada T tak? Kalau T tu untuk teks. Boleh juga sebenarnya. Okey Cikgu Jamila. Okey. Cikgu Jamila ya. Kan saya nak tanya, maksudnya kalau student guna phone, student kena guna aplikasi ni, Jamboard ni. Dia guna aplikasi Jamboard tu sebab sekarang ni saya bagi link. So kalau kita bagi link, dia guna phone, dia still lagi dia boleh join. Tapi kalau dia, sebab kalau dia nak betul-betul aplikasi tu yang ada, dia kena install dululah sebab Jamboard ni dia dalam Google. Oh yes, maksudnya kalau student tak download pun, kita bagi ni dia boleh stay maknanya. Dia boleh tengok. Dia boleh kita present dia boleh tengok. Tak ada masalah. Cuma dia nak respon je lah. Alright. Okey. Okey, lagi siapa ya tadi? Siapa tu? Cikgu Noraini. Cikgu Noraini. Kawan-kawan pun kalau macam dia tahu kawan dia tak ada, dia nak tolong responkan nama untuk kawan-kawan dia pun boleh. Dia boleh type. Ya. Dekat sini adalah kita guna nilai-nilai kerjasama ya di antara satu sama lain. Macam itulah. Ya, cikgu pastikan jangan bertindih ya sebab dia akan keluar daripada bucu sebelah kiri. Cikgu kena, kalau cikgu nak kecilkan, cikgu boleh kecilkan. Nampak tu saya besarkan Cikgu Noraini punya stiker ataupun kalau macam ramai sangat nombor cikgu, cikgu kecilkan sikit. Okey, nampak dia bertindih kan? Cikgu rasa dia dah besar sikit, cikgu kecilkan dia punya stiker Noraini, boleh je. Okey, tak ada masalah. Cikgu nak susun, ikutlah. Ya, dekat sini budak dah enjoy lah, maksudnya join dia dah excited betul lah ni nak masuk ni. Ya, dan nama dia dah ada. Okey, bagi cikgu yang dah join untuk frame pertama, boleh pergi frame kedua. Tengok. Okey, kita boleh pergi ke semua dah lapor diri ke? Semua dah ada ke kat sini? Ada lagi ke nama yang belum saya type? Ada lagi ke? Okey, so kita pergi seterusnya. Okey, so kita pergi seterusnya. Cuba cikgu klik pen ni. Kita ambil pen ni yang kecil sikit lah dia punya mata dia tu. Okey, lepas tu cikgu klik lah warna apa-apa. Okey, cikgu nak, cikgu just, kalau kita matematik ni just nak tulis nombor lah kan. So kita practice lah tulis nombor. Ya, kita tulis nombor ni, saya guna mouse je ni. Kalau cikgu rasa mata dia agak kecil, cikgu tukarlah sikit guna marker pen. Kalau guna marker pen ni untuk number. Okay. So kalau saya nak clearkan. Okay, saya clearkan dia punya frame. Okay, dah tak ada. Tak perlu nak padam satu-satu. Clearkan saja. Okay, cikgu-cikgu boleh tuliskan nombor dulu. Nombor sifar sampai 9. Yang asas. Okey. Siapa tu? Biru. Okey. Nombor telefon pun ada. Tengok excited. Macam tu lah. Practice dulu. Okey. Lepas tu nanti okey. Semua dah okey. Semua dah boleh tulis. Kita pergi frame yang ketiga. Okey. Dekat sini ada nak tanya apa-apa ke? Ada ke cikgu nak tanya apa-apa?
Tak ada ya. Untuk frame yang kedua ni kita gunakan 2. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey, yang ketiga ni ada saya punya background, tak apa. Okey. So sekarang ni saya nak aplikasikan pen yang cikgu guna tadi tu. Cuba cikgu attach saya punya background ni untuk PDPC cikgu nanti. Contohnya cikgu nak bulatkan. Okey, cikgu rasa macam kecil sangat frame tu. Cikgu besarkan sikit. Kat sini. 30, 50. Okey, kalau 50 sebab saya punya frame ni sebelah. Saya punya device ni saya buat 2, so tak nampak lah. Cikgu boleh zoomkan lah. Ya. Okey, saya guna 25, kecil sikit, 30. Okey, fit. Okey, macam tu lah. Itu function untuk pen tadi tu. Cikgu nak tunjuk kat budak kat mana item yang kita bincang. Ya, dekat mana item yang kita nak highlight kan. Okey, kita boleh gunakan highlight ni untuk contohnya keywords dia apa? Jumlah. Cikgu highlightkanlah jumlah. Bulatkan dekat situ ya. Kalau cikgu kata tersalah, cikgu undo balik lah. Ya, dekat sini ada butang undo balik, cikgu boleh undo balik. Okey. So kalau cikgu rasa cikgu nak clearkan, okey, cikgu clearkan. Okey, kalau cikgu tak nak guna yang ini, kita boleh guna yang lain lah. Okey, so yang ini pun sama juga function dia untuk pen tadi. Okey, saya nak masuk yang baru, frame baru. Okey, frame baru. Okey, frame baru ni kita nak gunakan background. Okey, cuba cikgu klik dekat background ni, set background ni. Okey, kita nak cari background dekat Google. Okey, kita nak buat apa? Matematik. Okey, matematik. Kita nak cari background yang menarik sikit. Contohnya kita nak buat tajuk apa? Matematik. Okey, yang ni. Okey, cikgu setkan. Okey. Inilah. Ya. Okey, cikgu tahu ya. Okey, maksudnya kita boleh klik background ni. Okey. So yang ni untuk seterusnya kita nak masukkan sticker note ni lagi. Contohnya tadi kita bagi soalan. Okey, contohnya bagi soalan. Okey, dekat sini. Okey, soalan uji minda. Kita bagi satu soalan kepada murid. Kita nak suruh murid respon. Okey, contohnya kita ambil soalan ni. Okey, 1 jam tambah 1/10 jam. So berapa jam? Okey, so sila jawab jawapan anda di frame yang ke-11. Cikgu kliklah stiker note ni. Berapa jam? Berapa jawapannya tadi? Okey, saya tarik balik jawab soalannya. Soalannya tadi 1/2 jam tambah 1/10 jam. Berapa? Okey. Itu soalannya. Okey, ni soalan. Kita kecilkan sikit. Okey, sekarang alah susah pula pecahan. Okey, cuba jawab semua. Gunakan stiker note ni, jawab jawapan tu. Soalan tu. Alah, kita tukarlah. Okey, kita tukar. Kalau kita nak edit, cikgu soalan ni kata susah. Okeylah, kita edit Kita klik dekat butang 3 ni. Okey, cikgu klik dekat situ. Kita buat 2 jam tambah 10 jam je. Senang. Okey, itulah ya. Macam tu. Okey. Okey, jawab semua. Okey. Kalau rasa tulisan ni besar sikit, cikgu kecilkan sikit. Ataupun cikgu rasa tak cantik 10 tu duduk kat atas, cikgu klik, cikgu type je kat sini, cikgu tekan je space bar tu. Okey, nanti dia akan turun ke bawah lah. Okey. Jadi budak akan bagilah jawapan. Sama ada dia nak tulis dengan pen ke, dia nak guna sticker note ke, dia nak guna teks ke. Cikgu jangan lupa teks ni pun boleh juga untuk bagi respon. Nanti cikgu gunakan laser ni. Ni siapa ni bagi jawapan ni? Cikgu bulat ni siapa ni tulis nama. Cikgu nak tulis nama dengan jawapan sekali. Nama mesti ada. Ni 12 jam siapa ni bagi jawapan ni, tulis nama anda. Macam mana nak edit? Cikgu klik. Okey, kalau cikgu kena ambil dia punya arrow ni balik, cikgu klik ni kat sini, cikgu tekan yang 3 tu, cikgu klik
edit saja. Masukkan nama cikgu. Okey. Okey. Masukkan nama. Edit balik yang cikgu buat ni sekarang. Masukkan nama cikgu pula. Okey. Cikgu Izan dah jawab. Cikgu Jamila. Cikgu Jamila jawapannya berapa Cikgu Jamila? Cikgu Jamila 12 jam ni ke? Okey. Macam itulah. Jadi kita tahulah budak mana yang respon. Cikgu Zakaria rupanya. Okey. Edit balik jawapan cikgu tu. Okey. Okey. Kalau yang teks ni pun sama juga. Cikgu klik saja yang butang edit tu. Cikgu taiklah. Ya, kalau cikgu tersilap ke, cikgu apa ke. Ya. Okey. Boleh? Boleh ke? Okey, so ini untuk function yang dia punya tag untuk budak respon kita punya jawapan. Okey, so kita pergi frame seterusnya. Untuk insert, tadi kita dah insert kita punya background. So sekarang kita nak ambil image pula. Okey, cikgu pergi dekat frame ni. Okey, cikgu klik image. Okey, cikgu nak guna Google. Okey, kita nak ambil apa? Tajuk wang. Okey, kita nak cari wang. Wang apa? Ringgit. Ringgit Malaysia. Tu dia. Cikgu klik je lah. Cikgu klik yang ni. Okey, cikgu nak tanya. Sekarang ni, berapa jumlah wang yang kamu nampak? Contohnya. Tolong bagi respon, berapa jumlah wang yang kamu nampak sekarang ni? Kita bagi quiz sikit. Tengok. Cikgu Nora. Itu berapa kepit ya saya? Maksudnya kalau Jamboard ni kita share link, kita tetap kena buka Google Meet lah untuk kita present. Yelah sebab kita nak tengok kalau kita nak present dengan budak nak bagi feedback kat budak kan sebab dia tak ada sound. Kalau Jamboard tak ada sound. Okay. Okey, boleh. Nanti budak akan respon. Okey, jadi cikgu, kalau cikgu rasa cikgu nak guna daripada buku teks tadi, cikgu ambil daripada kamera cikgu, cikgu snap. Lepas tu cikgu klik saja insert ni, cikgu ambil daripada kamera cikgu lah. Okey, kalau cikgu nak guna daripada Google, cikgu ambil je daripada bahan yang Google. Ya. Kalau contohnya kita pergi frame seterusnya, kita tengok kita pergi dekat ni, kita ambil yang soalan. Soalan tajuk wang tahun 5. Okey, kita cari. Okey, keluar peta lah pulaknya. Alahai. Ini apa ni? Sekejap Kita type quiz lah. Tahun 5. Ataupun kita type okey, kalau cikgu buat dia tak ada bagi. Kalau cikgu buat aplikasi sendiri, maksudnya buat quiz, cikgu boleh link saja dia punya paste saja dekat situ. Dia punya link, nanti budak klik dia terus pergi hyperlink dia punya quiz cikgu tu. Saya nak cari quiz matematik. Okey, tak kisahlah tahun berapa pun. Kita nak tengok soalan. Okey, soalan quiz. Soalan quiz matematik tajuk nombor. Dia tak nak keluar juga nombor dana. Soalan pecahan tahun 4. Okey, ada cikgu baru masuk. Okey, dekat sini. Kalau cikgu rasa susah dekat ni,
Cikgu boleh ambil je soalan tu, cikgu snap daripada kamera cikgu. Lagi senang sebab kalau kita nak cari dekat sini susah juga. Sebab tak sesuai dengan kita punya tu. Ini apa benda pun tak tahu ni. Okey. Ini contoh je lah ya, contoh. Jadi cikgu boleh type lah ya. Apa yang cikgu nak. Dia akan keluar lah. Ataupun dekat Google ni, cikgu boleh type apa yang berkaitan dengan tajuk cikgu. Ya, berkaitan dengan tajuk cikgu. Okey, kalau tadi kita buat tajuk ringgit, kita kena type ringgit Malaysia. Okey, so kalau kita nak bagi quiz, contohnya kita nak suruh budak jumlahkan duit yang ada. Okey, yang belakang ni cikgu dah bertindih kan, cikgu klik yang 3. Yang 3 ni cikgu tekan je delete. Okey. Cikgu tekan delete ya. Dia akan keluar yang baru yang kita buat tadi lah. Okey, yang ini kedudukan dia tak cantik, nampak tak? Jadi cikgu nak pusing, cikgu pusing. Lepas tu cikgu rasa ni kecil sangat, cikgu nak besar, tariklah. Okey. Kira jumlah yang ada, wang yang ada sekarang. Nanti budak akan bagi respon. Ya? Maksudnya berlakulah interaksi dekat situ. Kalau kita nak minta budak kita bercakap, suruhlah dia buka mic, nanti dia bagi respon lah. Ya? Okey. So nanti cikgu boleh tunjuk masa cikgu ngajar. Okey, kalau budak tahap 1 lah, saya ni cikgu sekolah rendah. Okey, ni berapa ringgit yang kamu nampak ni? Nampak kita guna laser. Okey, ni berapa ringgit? Ini berapa ringgit? Dia tak lekat lah kat situ kalau kita guna laser kat bawah ni. Okey, kalau kita guna pen, dia akan lekat. Okey, contohnya kumpulan A, cuba bagi tahu yang warna purple ni berapa jumlah dia. Yang warna biru ni berapa. Macam itulah kalau cikgu nak clear, cikgu clear balik. Okey, dia akan clear balik, undo balik lah. Okey, jadi function dia banyak guna yang kat tepi ni lah ya cikgu. Okey, contohnya kita nak guna yang bentuk ni. Okey, kita tengok bentuk ni. Dia dah bagi bentuk bulat. Okey. Contohnya bulat. Okey, ini kumpulan A contohnya. Kumpulan A nanti bincang berapa jawapan. Kan dia boleh check kat tepi tu kan. Ini kumpulan B. Tulis jumlah dia kat situ. Okey, yang ini kumpulan D pula. Kumpulan yang ketiga. Kumpulan ketiga ni kita bagi triangle ni. Okey. Jumlahkan duit dekat situ. Nanti budak akan respon kat dalam ni. Okey. Cuba cikgu respon dalam tu jumlah duitnya, tulis je kat dalam ni. Cikgu klik ni, cikgu pergi dekat edit, order, replicate. Okey, jap. Cikgu ambil teks dulu. Okey, cikgu ambil teks. Cikgu type. Cikgu ambil teks. Okey, yang ni boleh warnakan. Warna dia kat atas ya cikgu, background dia. Background dia punya border, cikgu pilih border tepi. Lepas tu kalau cikgu nak warnakan, cikgu warna. Macam tu. Contoh ni kumpulan biru. Okey, yang ini kita sebab ada teks kat situ. Okey, kita warnakan ini kumpulan merah. Ini kumpulan hijau. Okey. Nanti dia check lah dekat tepi dekat kita punya Google Meet tu bincang berapa-berapa. Macam tu lah. Ya, dekat sini function dia lebih kepada dekat tepi ni lah cikgu ya. Okey. So yang istimewanya dekat sini kita boleh tahu respon budak tu. Ya, respon murid kita. Okey, ada lagi nak tanya ke cikgu? Ini untuk bentuk, lepas tu T ni tadi teks. Okey, kita dah guna semua dah function dekat sini. Okey, dekat sini ada lagi ni elemen ni. Maksudnya dekat tadi yang okey, kalau contohnya saya nak klik yang ni, saya pergi arrow, select dulu arrow. Okey, dekat sini saya tekan butang 3. Okey, butang 3. Saya nak jawapan ni duduk dekat belakang. Dekat belakang. Nampak tak? Dia duduk dekat belakang, sorry. Yang ni. Okey, nampak ni yang biru ni saya gerakkan dia duduk di belakang. Nampak? Okey, yang merah ni saya nak duduk depan. Nampak dia duduk depan. Ya? Contohnya cikgu tak nak bagi jawapan. Ada jawapan contohnya dekat soalan cikgu kan. Cikgu nak tutup dulu. Tutuplah dulu jawapan tu. Okey? Yang ni cikgu boleh gerak je. Cikgu klik je dekat arrow ni. Okey? Klik kat sini. Movekan dia. Masuk gerakkan dia. Okey? So dekat sini ada elemen yang cikgu nak betulkan sama ada teks kita tadi ni, yang ini.
Kita nak jadikan dia duduk sebelah sini ke, tengah ke, kalau teks lah. Ya, okey. So yang ni dia punya warna huruf tu. Okey, kalau tadi biru, so sekarang kita nak tukar merah, so jadi warna merah. Okey, normal untuk dia punya jenis form dia. Okey, kalau kita nak besarkan sikit kan, yang ni kan kecil. Okey, saya nak besarkan. Okey, so saya nak jadikan dia warna orange. Dia akan jadilah. Lepas tu saya nak tukar dia duduk kat tengah-tengah. Tapi bila kita besarkan baru dia nampak tengah-tengah. Ya. Okey, boleh cikgu? Okey, yang ni pun sama juga. Cikgu nak gerak dia ke depan. Duduk depan. Kalau cikgu rasa dia tak nak, cikgu nak gerakkan, nak doublekan dia. Cikgu klik tiga titik ni. Doublekan jadi tengok triple. Cikgu tak perlu nak copy satu-satu. Ataupun untuk background ni ataupun image ni bukan saja melalui telefon Google, cikgu ada dekat desktop. Contohnya dekat desktop, cikgu nak copy, nak bawa ke sini. Ataupun kita buka device lain. Okey, contoh saya tunjukkan cikgu yang frame baru ya. Okey, ni kosong. Saya pergi dekat lain. Okey, saya tarik dekat sini. Okey, peta iting. Okey, so kita nak ambil dia punya image. Ada tak? Image. Nampak ni? Okey. Peta bulat. Okey, saya kena besarkan sikit sebab saya kecil. Okey. Sekejap ya. Kita nak ambil yang peta bulat ni. Okey, so copy image. Okey, saya kecilkan balik. Pergi dekat Jamboard kita tadi. Cikgu tekan Ctrl V. Cikgu copy image, Ctrl C. Cikgu paste dekat sini, Ctrl V. Nanti dia akan masuk dekat sini. Kalau kita tak nak cari melalui insert, melalui gambar Google tu. Okey, so cikgu boleh adjust. Okey, kedudukan dia nak tengah-tengah. Boleh cikgu? Saya ulang lagi sekali. Cikgu pergi dekat Google, dekat plus tu, cikgu nak cari maklumat yang tak ada dekat sini. Cikgu pergi dekat, cikgu carilah item yang luar. Cikgu nak, cikgu control ataupun save dia punya gambar tu. Lepas tu cikgu pergi balik dekat Jamboard ni, cikgu control V. Dia akan paste lah. Ya? Okey. So tu lagi senang. Okey? Boleh cikgu? Ada masalah cikgu? Laju ke? Boleh faham cikgu? Okey tak? Dah senyap dah ni, okey tak? Okey, faham. Okey. Okey, maksudnya dekat sini kita nak guna daripada insert daripada Google ataupun kita nak cepat. Cari kat luar, lepas tu sebab tu dah ada dekat desktop cikgu ke, cikgu copy saja gambar tu, cikgu paste dekat situ. Okey? Okey. So yang ni rasanya dah habis untuk function yang ni. Okey, kita dah guna semua, kita dah aplikasikan semua. Mungkin ada cikgu nak tanya? Atau kita nak praktis lagi sekali? Okey, saya buka frame baru. Cuba cikgu cari maklumat dia menggunakan insert ni. Cikgu pilih, cikgu paste kat situ. Cikgu boleh buat. Cuba buat. Ataupun cikgu nak guna daripada luar, dari desktop cikgu nak paste kat sini pun boleh. Cuba cikgu buat. Okey, saya dah bagi ataupun saya bagi tajuk. Boleh saya bagi tajuk. Saya bagi tajuk ya. Cari gambar berkaitan dengan apa? Dengan tajuk masa. Masa sikit sangat. Tajuk masa lah. Masa luas ni cikgu. Kita ada tahun, kita ada jam, ya, kita ada apa lagi? Kita ada hari, kita ada kalender. Cuba cikgu cari. Lepas tu cikgu paste je kat situ. Ini kita punya, dia punya tajuk dia. Cikgu klik je kat sini. Okey.
Cikgu Google image, cikgu cari jam. Cikgu carilah muka jam. Jam lah pulaknya clock. Dia bahasa putih kan, clock. Cikgu tekanlah. Insert. Cuba cikgu. Nanti kita akan tengok jam mana yang cantik. Kita ada kalender, gambar kalender. Apa lagi? Tajuk masa. Ya. Boleh tak cikgu? Boleh. Cuba cari. Lepas tu cikgu pastekan kat situ. Kalau cikgu tak praktis, tak tahu. Dah keluar, dah ada kalender. Dia keluar dekat tengah-tengah tu. Cikgu adjust lah. Ya, dia keluar dekat tengah-tengah. Cikgu adjust. Kalau macam besar sikit, cikgu kecilkan sikit. Kalau cikgu nak kecil, tekan arrow ni. Klik gambar tu. Okey, dah bertindih. Okey. Saya buat lari yang ni. Okey. Ya. Okey. So yang ni sebenarnya kalau macam cikgu nak bertindih macam ni. Okey, cikgu nak yang 20-21 nak letak dekat belakang jam ni. Cikgu tekan yang triple titik ni. Cikgu pergi dekat order. Cikgu dekat send to back. Dia duduk kat belakang. Okey, duduk kat belakang lah. Okey, kalau cikgu rasa cikgu dia duduk kat depan, cikgu tekan ke depan. Tu nampak gambar. Macam tu lah. Budak pun boleh cari. Maksudnya kita boleh cari, budak boleh cari, budak terus boleh respon. Kalau kita ni banyaknya matematik ni main dengan nombor-nombor lah kan. Okey, kalau rasa cikgu boleh kecilkan sikit saiz tu mungkin besar. Cikgu boleh kecilkan daripada hujung ya ke hujung. Hujung ke hujung ya untuk besarkan ataupun kecilkan. Okey, kalau cikgu tekan yang 3 titik tadi tu, cikgu tersalah klik yang double tu, dia akan jadi 2 lah. Dia jadi 2 Okey. Okey. Ada cikgu nak tanya lagi? Okey. Boleh. Untuk background ada masalah tak? Boleh tak untuk background? Nak cuba ke? Okey, saya bagi satu frame lagi. Okey, satu frame ni cikgu klik background. Okey, yang ni tak boleh gerak ya. Dia beza dengan kita punya image ni. Image ni dia boleh gerak-gerak. Ya, kalau background ni dia tak boleh gerak. Dia still kat situ lah. Okey, cikgu klik yang tanda ni. Sekejap saya pergi frame baru. Okey. Okey, klik dekat frame ni. Frame 17. Okey, 17. Okey, cikgu klik set background ni. Cikgu klik yang simbol image. Okey, cikgu cari dekat Google. Cari dekat Google background. Cikgu nak apa? Nak border. Cikgu carilah border. Border apa? Border flower. Cikgu carilah border flower. Nanti dia akan keluar border flower ni. Jadikan background cikgu. Okey, dah ada. Okey, kalau dia kecil cikgu boleh tarikkan lah. Kalau dah setting macam tu, tak apa, tak ada masalah. Kalau cikgu rasa cikgu nak zoomkan sikit, besarkan sikit, ya, okey. Setiap orang boleh cari background, klik je dia punya frame dekat atas tu. Okey? Okey, cikgu klik frame dekat atas ni, dia punya total frame ni rasanya 20. 20 saja. Ya, kalau rasa dah tu cikgu kena buka yang barulah. Okey, cara nak buka yang barunya macam saya bagi tahu tadi. Okey, kita dah setting yang ni. So sekarang kita nak okey, cantik. Okey. Untuk 3 titik. Okey, wow, cantik. Pemandangan. Macam itulah. Ya, mungkin kita nak buat cover. Kita nak buat cover ni nak letak dekat page pertama tadi. Cikgu boleh cari untuk set background ni. Okey? Dia macam PowerPoint jugalah ya. Tapi dia banyak function lagi kat sini, dekat tepi ni lah. Okey. So sekarang kita nak pergi dekat sharing, saya dah tunjuk tadi. Okey, saya nak pergi 3 titik dekat atas. Okey, cikgu nampak ya 3 titik dekat atas ni. Okey, kita nak namakan kita punya Jamboard kita. Kita pergi dekat rename. Okey. So dekat sini kita buat untuk bengkel Jamboard. Okey, Jamboard 1. Okey, so cikgu klik. Nanti dia akan keluar nama dekat hujung sini ya. Okey, dekat rename. Okey, so yang ni
cikgu nak download yang hasil kerja hari ni, kita buat hari ni, saya akan hantar ke Puan Dahlia. Saya akan savekan dalam PDF. Nanti Puan Dahlia akan terima dalam bentuk PDF lah. Okey, apa yang kita buat dari frame 1 sampai frame 20 tadi. Okey. So lepas tu saya nak savekan saya punya frame ni dalam bentuk image, bentuk gambar pun boleh juga. Nanti cikgu klik saja. Okey, lepas tu kalau cikgu rasa file ni dah lama, cikgu nak remove, cikgu nak padam ataupun nak delete, cikgu remove. Lepas tu satu lagi, kalau cikgu nak maksudnya kita dah buat master, kita nak guna contohnya hari ni kita dah buat master ni kan. Kita dah ada cover, kita dah ada attendant, kita dah ada parking lot. Maksudnya dia punya page tu sama je. Jadi kita nak guna untuk besok, kita copy je lah, make a copy, maksudnya kita tukar nama. Macam kita dalam lesson note tu, kita copy je. Kita guna frame yang sama tapi file yang baru. Okey. Okey? Jadi dia punya function ni. Okey. So untuk sharing tadi saya dah bagi tahu, tekan je share ni. Kalau rasa cikgu dah nak present, tak nak bagi budak kacau, cikgu klik je dekat bawah ni. Okey, cikgu tukar. Yang editor ni cikgu tukar kepada view. Okey, sekarang saya nak tukar kepada view. Okey. Okey, saya tukar pada view. Okey, cuba cikgu attach frame saya ni, boleh ke tidak? Boleh tak cikgu? Cuba tulis nama dekat frame 17 ni, boleh tak? Cuba tekan sticker note tu, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, dah tak boleh. Tu selamat. Macam tu lah. Cikgu buka frame pertama. Okey, contohnya tadi untuk attendant, cikgu bagi masa dalam 10 minit. Okey, semua set up nama, daftar dulu, lapor diri. Lepas tu cikgu pergi dekat share. Okey, cikgu pergi dekat share. Cikgu set up dekat sini untuk view saja. Lepas tu cikgu boleh ngajar macam biasa. Okey, cikgu dah ngajar. Lepas tu ada slot untuk soalan, cikgu buka balik. Saya buka balik ya untuk editor. Okey. Cuba cikgu tengok. Boleh tak attach balik? Boleh ke? Boleh join balik tak? Okey. Jadi sekarang ni macam tu lah. Ya. Ya, kita tengok dah banyak dah background ni. Itulah. Jadi nampaknya itulah perkongsian kita pada hari ini secara basicnya untuk dan juga secara keseluruhannya untuk Jamboard. Okey, ni fokus kepada matematik lah. Nanti kalau untuk cikgu sekolah menengah nak cari simbol-simbol matematik, boleh cari dekat insert ataupun dekat background ni. Ataupun cikgu dah ada dalam buku teks cikgu ambil kamera, cikgu snap, lepas tu cikgu masuk je dalam Jamboard ni, tak ada masalah. Sebab dekat sini, dekat insert, dekat image ni diberi banyak function. Daripada Google Drive pun ada, ya, Google Photo pun ada. Ya, cikgu pilih je mana-mana yang cikgu nak tu lah. Okey. So kalau sampai dekat sini nampaknya kita punya ni, ada cikgu kita buka pada sesi soal jawab dulu. Kau ada nak tanya apa-apa? Ada cikgu? Ataupun ada cikgu yang nak kongsi lagi mungkin yang saya tak tahu, mungkin cikgu tahu. Cikgu boleh kongsi kepada rakan-rakan yang lain. Okey, Assalamualaikum Puan. Ya, okay, saya nak tanya sikit lah. Macam bila kita share dengan student page ni kan, and then untuk ke next page tu, student akan klik sendiri lah kan untuk ke next page tu kan. Okay, and then kalau internet, line internet tu slow, macam saya tadi line slow, saya tak boleh nak tengok yang Puan view tu. Yelah sebab kan, dia akan jadi problem juga kat situ. Sebab kita pakai Google Meet. Sebab kalau Google Meet ni lain problem, memang tak boleh nampak. Yes, betul lah. Macam student tu sendiri, dia tak boleh nak tengok Jamboard bila line tu slow, macam dia jadi problem jugalah kan untuk student tu nak
respon ke apa ke. Sebab kita kena ingat sebab kita pakai Google Meet. Jadi kalau kita sharing apa-apa pun bukan selain Jambox saja, apa-apa pun dia still macam tu, dia akan blur, mungkin dia akan jadi off macam tak nampak. Bukan masalah Jambox, masalah lain sebenarnya. Okey. Lagi ada lagi? Cikgu-cikgu kalau ada soalan tanya selalu. Mungkin untuk kita buat Google Meet ni. Okey, untuk percubaan mungkin cikgu nak guna dengan budak, mungkin makan masa sikit lah sebab budak dia tak tahu lagi function dekat tepi tu. Cikgu boleh terang dulu sikit ya. Bila budak-budak dah untuk next tu mungkin budak dah tahu, mungkin dia akan laju lah. Macam budak saya pun first time tu memang agak suka jugalah. Tapi bila dah biasa tu dia excited sikit lah. Ya? Betul lah tu Puan. Maksud saya tadi macam kenalah internet yang agak ni jugalah untuk kita guna nak guna Jambox ni maksud saya nak cakap line internet tu kena kuat jugalah pada pelajar. Dia line internet ni sebab kita Google Meet kan, Google Meet dia makan data jugalah. Google Meet makan data and then kat ni pun tu saya kata macam gitulah. Okey. Sebelum tu tadi saya lupa macam mana kita nak sharing atau nak buka Jambox. Sebab tadi saya terus je pergi dia. Cikgu boleh type Google Jambox ataupun cikgu pergi dekat aplikasi Delima ada Jambox ataupun cikgu pergi dekat email cikgu yang 9 titik tu. Okey, saya tunjuk sekejap dekat sini Okey. Saya tutup yang ni dulu boleh ya cikgu? Yang ni kiranya yang ni dah tak ada masalah ya cikgu? Boleh. Okey, so saya tutup yang ni, saya tutup sharing yang ni, saya buka macam mana kita nak buka Jambox tadi tu. Okey. So saya stop yang ni. Okey. Okey, cikgu nampak tak? Cikgu nampak tak? Nampak. Okey. So dekat sini, dekat Gmail ni, okey sekejap. Saya kena minimize sekejap dia. Okey. Cikgu pergi dekat kita punya hujung tu kan ada gambar kita kan, email tu. Okey, cikgu klik email. Dekat sini kan ada 9 titik kan cikgu? Okey, cikgu klik je dekat sini. Dekat sini pun ada Jambox. Ni, nampak? Nampak tak cikgu? Nampak. Okey, so cikgu boleh klik dekat sini. Ataupun cikgu tarik je Jambox Google. Okey, nanti dia akan keluar lah. Okey, dia akan keluar. Ya, okey. So ataupun cikgu pergi dekat aplikasi Delima. Okey, cikgu pergi dekat aplikasi Delima. Okey. Aplikasi Delima macam kita pakai Delima tu dia pun ada juga aplikasi Jambox tu. Jadi cikgu boleh klik je dekat situ, tak ada masalah. Okey, jadi untuk hari ni perkongsian saya berkaitan dengan Jambox, kita penggunaan tool yang ada dalam Jambox untuk diaplikasikan dalam PDPC kita untuk sesi pembelajaran dan pengajaran semasa PDPR. Jadi mungkin cikgu dah boleh gunalah selepas ni untuk bersama dengan budak-budak kita. Mungkin peringkat awal tu mungkin ada masalah sikit, tak apa, nanti bila cikgu dah biasa nanti tak ada masalah lah ya.
Okey, ada lagi cikgu nak tanya? Kan? Saya nak dapatkan yang puan record ni macam mana ya? Ya, sekali lagi. Nak dapatkan yang puan record ni, yang hari ni. Oh, Yang okay. buat Nanti ni. saya akan bagi dekat Puan Dahlia. Okey. Okey, Ya, sekolah menengah nanti kita akan share melalui Cikgu Fauzi lah. Cikgu Nora akan bagi pada saya. Jadi untuk grup sekolah rendah ni kita akan bagi dalam grup dia. Untuk cikgu sekolah menengah kita bagi pada Cikgu Fauzi lah sebab dia ada grup cikgu-cikgu matematik kan. Jadi kita akan bagi insyaAllah. Maknanya bila rekod ni at least lepas pada ni kita boleh praktis lagi lah. Sebab mungkin kalau tengok yang guna telefon saja tu mungkin boleh dengar je lah tadi. Dia tak boleh nak apply selalu tapi kalau lepas ni insyaAllah kita boleh praktis lagi lah. Cuma saya nak tambah satu, macam Cikgu Nora kata tadi, sebelum kita nak gunakan Jamboard ni kita kena apply dulu. Lepas tu bila kita buat dengan budak memang kita kena ajar sikit-sikit lah budak-budak kita ni supaya dia pun boleh guna macam tadi lah. Maknanya Cikgu Nora ajar kita kan. Kita nak apply sikit-sikit tadi kan. Sebenarnya pembelajaran STEM tu berlaku tu. Sebab apa? Sebab menggunakan teknologi. Bila STEM kita ada sains, maths dan RBT kan. RBT tu sebenarnya dia lebih kepada teknologi, aplikasi komputer. Jadi secara tak langsung kalau cikgu gunalah ICT ni, bila orang tanya cikgu ada buat STEM tak? Sebenarnya cikgu boleh khabar lalu lah, maknanya guna STEM lah. Sebab apa? Memang kita buat STEM lah sebab ada teknologi. Ada teknologi sebagai satu item dalam STEM. Kadang-kadang kita tak sedar kita ingat STEM ni macam benda payah. Kena nukang lah, kena reka, kena inovasi beradang lah. Sebenarnya STEM ni lebih kepada teknologi lah, menggunakan komputer, menggunakan aplikasi ni. Jadi kena faham molek jadi nanti orang tanya cikgu guna STEM tau, cikgu orang kata tak boleh nak jawab. Sebenarnya cikgu dah menggunakan STEM banyak sekarang ni. Jadi itu kena faham betul. Okey, jadi saya dah share link kehadiran tu, nanti cikgu tolong isi Kalau ada sebarang cadangan ke untuk penambahbaikan tu cikgu tulis tak apa kita sebab mungkin kita boleh buat lagi lah selepas ni atas permintaan cikgu-cikgu. Sebab saya tahu sebab sekarang ni cikgu memang terlalu memerlukan untuk buat yang terbaik untuk budak-budak. Jadi Cikgu Nora ada lagi ke nak cakap ke nak tutup lah? Oh tak dengar Nora. Mute tu. Tak dengar Nora. Tak dengar lah Nora. Ke mute. Nora. Orang lain dengar tak? Dok. Saya cakap suara Kak Dahlia dengar. Cikgu Nora dia tutup, dia mute. Dia mute saat ni. Nora dengar tak? Okey, sekejap. Okey, saya ada juga sediakan untuk link perkongsian hari ni untuk saya. Nanti saya share dekat grup ni dan kita akan buat satu grup lah kalau ada cikgu nak nak tanya apa-apa berkaitan dengan aplikasi Jamboard, mungkin sebab baru nak mula kan. Jadi mungkin ada lagi nak tanya, nanti saya pastekan dekat sini juga ataupun Cikgu Dahlia nak masukkan dekat grup lain boleh ke atau kat sini je? Sebab kita ada sekolah menengah ni, kita buat grup suku pun tak apalah. Bila dah faham betul-betul tu, maknanya kita boleh bubar je lah grup tu ni untuk sementara itulah kalau macam nak tanya boleh lah. Kalau Cikgu Nora buat pun tak apa. Cuba kita nanti kita masuk add cikgu-cikgu lah. Ataupun dalam grup ni pun dah ada sebenarnya grup ni. Jadi Kak Ayah akan add Nora dengan cikgu-cikgu menengah. Boleh? Cikgu sekolah menengah boleh Okey. nanti jadi saya rasa tak ada benda dah kan hari ni kan?
Nora? Rasanya yang tu saja. Ah. Kejap ya, saya nak sekejap. Sebelum terlupalah saya ucapkan kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nora Cikgu Nazrah. Nak sebut nama dia kena tengok sama. Kerana sudi memberi perkongsian kepada kita semua pada petang ni. Semoga apa yang diberi itu menjadi semangatlah kalau Cikgu Nora boleh buat apatah lagi kita kan. Ada yang kalau Cikgu Syawal tu paling muda sekali tu. Dia yang banyak tanya tu jadi Cikgu Syawal ni pun terror sebenarnya jadi sebab tu dia orang yang generasi macam dia ni sangat berminat lah dengan aplikasi macam ni. Jadi insyaAllah kita akan teruskan lagi lah bengkel seperti ini untuk pemantapan PDPR cikgu. Dan terima kasih juga kepada cikgu-cikgu yang sudi. Saya pun nak tahu ni bila tutup belaka gambar ni kita nak tahulah ada takut yang letak saja pun sebenarnya gitar lain kita nak tahulah tu terpulanglah daripada masing-masing. Tapi terima kasih pada cikgu-cikgu yang sudi bersama pada petang ni. Sekurang-kurangnya tercapai dah target saya nak 30 orang ini. Boleh lah dalam 31 gitulah. Jadilah daripada sebab kalau kita buat sampai 100 orang kita open mungkin agak suka sikit lah untuk cikgu nak Cikgu Nora nak layang ramai orang sangat. Jadi kita ambil guru-guru di sekolah fokus sahaja dulu. Jadi terima kasih pada Cikgu Nora. Saya pulangkan kepada Cikgu Nora lah. Saya pun ucapkan terima kasih juga pada Puan ataupun saya bagi Kak Ya kerana sudi jemput saya untuk beri perkongsian kepada cikgu-cikgu dan cikgu-cikgu sebenarnya lebih mahir sebenarnya ya. Okey, jadi mungkin ada perkongsian yang kita berkongsi hari ini untuk aplikasi Jamboard untuk dalam PDPR kita interaksi dengan murid sebab kadang-kadang ni interaksi dengan murid ni dia kena ada pembaharuan. Sekali guna GM tu memang kita guna GM. Tapi itulah bila dah biasa sebab kadang-kadang ni budak-budak ni satu kalau kita guna GM, kalau kita tak ada bahan untuk budak yang tak dapat join tu maksudnya dia tak dapat info lah. Tapi kalau kita guna Jamboard, kita file tu dah ada dalam Jamboard, dalam Google. Maksudnya walaupun budak tak dapat join kita secara GM, kita boleh share juga Jamboard tu untuk dia praktis. Contohnya cikgu bagi masa selepas GM ni, cikgu bagi masa 3 jam untuk siapkan aktiviti yang ada dalam Jamboard tu. Jadi budak akan jawab lah walaupun dia tak join GM. Macam cikgu tadi bagi tahu line agak tak berapa cantik jadi budak tak dapat nak bagi respon. Jadi mungkin kita akan bagi ke budak lebih masa untuk budak respon latihan yang ada dalam Jamboard tu. Jadi bila dah sampai waktu masa cikgu tu, cikgu tutup lah. Maksudnya cikgu stop sharing untuk view sahaja. Jadi budak yang berkenaan tu yang tak dapat join nanti dia akan maklumkan kepada cikgu, cikgu saya dah jawab. Cikgu boleh tutup. Ataupun secara personal cikgu hanya type nama murid berkenaan saja dekat atas tu untuk dia beri jawapan sebab yang lain dah jawab kan. Jadi kita open untuk individu berkenaan sahaja pun boleh juga ya. Tak ada masalah. Jadi kalau kita nak dapatkan jawapan murid dalam satu tempoh masa 1 jam kita punya PDPR tu agak sukarlah sebab mungkin budak kita guna telefon ya, guna line internetnya tak berapa cantik. Jadi mungkin kita boleh ekstrakan sampai malam ke, sampai petang ke. Okey. Jadi untuk perkongsian saya hari ini moga bermanfaat untuk cikgu dan saya juga menghulurkan 10 jari jika ada tersilap cakap ataupun tersalah. Okey, jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih Kak Ya dan juga yang rakan-rakan yang lain. Okey, kita buka kamera yang sudilah kita nak ambil gambar sekejap. Lagi mana-mana? Oh. Lawa background tu Syawal. Duk kedai ke tu? Duk dalam hutang Kak Ya. Dalam hutang. Okey, mana-mana lah yang ada. Okey, lagi-lagi. Okey. 1, 2.
Okey, sekali lagi 1, 2. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Kita selesai siri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Puan Dahlia. Terima kasih Puan Hasna. Terima kasih. Terima kasih Puan Dahlia. Terima kasih Puan Nora. Terima kasih Puan Nora. Nanti jangan lupa tu isi kehadiran tu. Link bagi dah tu.